Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita akan baca dari surah Ar-Ra'd, bermula dari ayat yang ke-19 sampai 24 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kepada kita kesempatan, panjangkan umur kita, boleh bagi taufik kepada kita, hidayah kepada kita untuk sama-sama kita solat berjamaah, boleh baca Quran, boleh baca zikir, boleh mentadabbur Quran. Mudah-mudahan amalan kita yang sedikit ini diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Allah bagi kita berdamping dengan Al-Quran, sesuatu yang paling mulia dan tidak perlu dipertikaikan lagi kesahihannya. Sehari dua hari ni kita duduk dengan isu pertama, hak Perancis tu isu hina Rasulullah. Jadi tak betul lah hina Rasulullah tu. Sebagai timbal balas pula, ada orang ni buat pula pameran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dari pameran-pameran itu, kita dah sebut beberapa hari baru ni tentang artifak batu daripada burung ababil bawa tu, batu dari Sijil. Saya pun tak pasti macam mana dia boleh buat pameran tu. Pertama, batu tu waktu Rasulullah, peristiwa tu berlaku sebelum Rasulullah lahir lagi. Jadi hak mana batu ababil, hak mana batu Mekah pun kita tak tahu. Satu. Yang kedua, ada juga pameran dia kata ni rambut Fatimah. Kemudian nak masuk, orang lelaki tak boleh sebab rambut tu aurat. Ada kelambu Kaabah, ada macam-macam lah artifak yang dikatakan milik Rasulullah ataupun milik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ada gangguan audio. Okey ke suara? Sabri Saleh kata ada gangguan audio, macam ada gangguan. Suara okey ke? Minta tolong komen. Saya ingat macam okey tadi. Ada dengar suara. Baik. Jadi macam-macam dakwaan. Saya kalau buat pameran tu okey, kita pun okey. Ingat ke? Biasalah. Semua orang tahu. Semalam saya dapat call daripada sahabat di pejabat Jabatan Mufti Negeri Kelantan. Sebab pameran tu buat di Macang, dekat dengan sekolah saya dulu, Pulau Condong. Cuma yang buat tu satu sekolah yang nama dia Ribat Al-Mustafa. Dia buat satu tempat pengajian dia tu lah, pameran dia tu. Kemudian dapat aduan daripada orang, Jabat Mufti pun arah tutup lah, Jabat Majlis Agama dah arah tutup dah pameran tu.
Cumanya dia kata orang kampung ni tak percaya lagi lah. Ni artifak ni betul daripada Fatimah, betul daripada Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makcik-makcik ni bawa anak-anak perempuan pergi masuk dalam pameran tu, duduk gosok muka dekat dengan kotak pameran tu lah. Duduk gosok muka, duduk ambil berkat dengan. Saya bila dengar lagu tu, ya Allah, masyarakat kita ni jauh lagi nak kena belajar. Dah lah masyarakat tu tak tahu. Orang duduk gosok macam siapa pekat gosok. Yang kedua, banyaknya orang-orang yang ambil kesempatan di atas kejahilan dan mereka membuat pembohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada pamerkan sijil keabsahan benda ni daripada milik apa? Milik keluarga Rasulullah. Tapi bila tengok sijil tu, sijil ada, masalah sijil ada. Tapi tengok ke sijil tu, rasa tak percaya orang Arab yang keluar sijil tu. Sebabnya ada beberapa perkara. Pertama dia tulis sijil tu Arab Saudi, lepas tu bawah tulis Mekah Mukarramah. Mekah Mukarramah tu dia eja Mekah. Biasanya kita kenal belaka Mekah ni mim, kaf dengan ta. Dia ni mim, ya, kaf, alif, ha. Mekah. Mim, ya, kaf, alif, ha. Mikah. Mikah Mukarramah. Jadi macam tulisan Jawi lah pula jadi. Lepas tu ada gambar kiswah Kaabah tu, sijil tu, tulis sijil tu, kain kelambu bekat di sudut penjuru Hajar Aswad. Tulis ke nanti Abi tak tengah ngajar, Abdullah Aziz, Abi tak ngajar ni. Kerja Abdullah. Jadi dia Hajar Aswad tu dia tulis ha alif jim ra, ha alif, ha bulat. Sedangkan semua kita tahu dalam bahasa Arab Hajar Aswad ni tulis ha jim ra, hajar, bukan hajar. Kalau hajar tu nama mak kepada Nabi Ismail, Siti Hajar. Ni Hajar Aswad ni hajar, ha jim ra. Jadi sijil tu pun kita kata betul macam ni sijil ni. Sijil tu nampak palsu dah. Sijil tu nampak palsu. Barang artifak tu kalau dah sijil palsu. Nah. Jadi benda-benda macam ni jadi musibah dalam masyarakat. Bukan masalah sijil ada ke tak ada, sekarang ni sijil tu betul ke tak? Nah, sebab kalau kita tengok hadis palsu pun ni ada sanad, ada hadis palsu, ada sanad, bukan kata tak ada sanad. Nah, hadis palsu pun ada sanad, tapi sanad tu palsu juga lah. Saya ingat satu kisah Al-A'mash. A'mash ni seorang ulama hadis. Dia masuk dalam masjid, ada orang bercerita tentang hadis Nabi. Dan orang tu qusas, dia ni penglipu lara. Bahasa kita penceramah lah qusas. Penceramah duduk ceramah dalam masjid, cakap hadis daripada Al-A'mash. Gini cerita hadis. A'mash pun bangun daripada tu, bangun duduk depan. Dia cabut bulu ketiak dia. Cabut bulu ketiak dalam majlis. Kata, tak malu kau untuk cabut bulu ketiak dalam majlis ilmu? Dia kata, aku buat ni benda lebih mulia daripada yang kamu buat. Aku cabut bulu ketiak ni satu sunnah. Sedang kamu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'mash kata, akulah A'mash, tapi hadis yang kamu bawa tadi aku tak pernah pun riwayat. Lelaki tadi baca hadis, bagi tahu sanad, dalam sanad dia ada A'mash.
Amash kata, akulah Amash. Hadis tadi aku tak pernah baca pun. Nak ayatnya menipu atas nama sanad pun boleh tipu. Jawab di pendusta tu tadi apa? Dia kata, kamu ingat kamu seorang, aku nama Amash. Nak ayat dia ni nak mempertahankan lagi. Padahal semua hadis, ulama hadis tahu. Kalau sebut Amash, fulan. Orang kenal dah dia, tak ada orang lain dah. Dia boleh kata, aku mau ingat mu seorang ke Amash. Nak menegakkan benang yang basah. Begitulah yang berlaku pada hari ni, tempat kita ni. Bila saya duk baca komen-komen orang yang mempertikaikan keabsahan pameran tersebut. Orang-orang yang kata kenapa nak sebarkan benda nak mempertikaikan pameran tu, orang nak sayang kepada Nabi, jadi kita pula buat seolah-olah orang tu penipu. Sekarang ni kita bukan soal isu sayang kepada Nabi. Semua kita setuju bab sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menipu di atas nama Nabi adalah jenayah yang sangat besar dalam agama. Kerana menipu dalam soal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh membawa satu perkara baru dalam agama. Boleh bahkan menipu atas nama tadi boleh menyebabkan orang ambil berkat pada benda yang tidak sepatutnya. Kita tidak menolak adanya orang, para sahabat mengambil berkat dari barangan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pastikan benda tu betul milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat simpan rambut Nabi. Ada sahabat simpan janggut Nabi. Ada orang simpan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul benda tu daripada Nabi, okey lah. Tapi kita kena ingat, Islam ni telah perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Pertama, dia tidak diturunkan kepada generasi demi generasi sebagaimana hadis. Ada yang kebumikan perkara-perkara itu milik Rasulullah, kebumikan bersama mereka. Kemudian ada berlaku hilang dan sebagainya, tak tahu ke mana. Sehingga pada hari ini tidak ada satu pun artifak yang boleh dikaitkan secara sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ada pada sekarang ni artifak, replika, simbol, logo, semua benda ni bukan milik Rasulullah. Replika bukan milik Rasulullah. Kalau replika, kopi ori orang panggil, kopi ori. Kopi, ya benda kopi. Benda kopi ni tak ada berkat. Benda kopi ni tak ada buat keberkatan mana. Tapi kat orang kita, masya-Allah, bila saya dengar makcik tu siapa pergi usap-usap ni. Usap-usap wajah anak dia dekat kotak pameran milik artifak tu, bila ngajar Nabi ngajar. Dekat sana Abdul Aziz. Abdullah. Kejap. Habis nak dengar Abdul Aziz pergi balik. Dia balik ambil telefon kat tablet kat rumah. Dia nak ngikut mari surau, tapi sebab dia nak ada telefon kat surau, dia duk tunggu. Kalau balik kat dia duk tunggu. Baik. Jadi adalah pihak yang tanya saya, tanya pihak kedutaan betul ke tak tu. Saya pun ada sahabat dekat Mekah tu, sekarang ni dia duduk di Mekah. Saya suruh dia tengoklah muzium yang kata Mathaf Dinar Islam tu. Mathaf Dinar Islam. Saya ingat macam lebih kurang kita pergi je, tengok ke pintu dia tu, dia jauh tu. Tapi tak tahulah sekarang ni banyak muzium-muzium. Bila dah ramai orang Mekah, jadi makin banyak pula muzium-muzium yang ada dekat Mekah. Dulu kita pergi muzium umrah kita mula-mula, kita pergi pameran bawah Masjid Nabi, kemudian pameran tentang Rasulullah. Bila hak tu tutup, kita pergi pula ke tempat pada pasir ada saya main manah apa semua kan. Muzium tu milik persendirian.
muzium di muzium milik persendirian. Sama waktu kita pergi Taif tu kan, ada muzium Asy-Syarif, muzium Syarif tu milik persendirian. Tapi ada yang kerajaan sokong, ada yang buat sendiri. Matahaf Madinah, di Madinah ada yang kita pergi tu pameran-pameran, tapi semua tu dalam bentuk gambaran. Dia buatlah apa tu, kotak modul, buat gambaran Madinah zaman dulu. Tapi mereka ni bagi gambaran, dia tak dakwa pun ni milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pak kita ni mari suka sangat letak pameran ni, kata ni adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya kawan tu pergi cek sana, kalau tak betul, takut orang Mekah pun tak keluar kat CJ tu. Takut CJ tu peringkat sini je, tak tahulah. Benda-benda tu wallahu taala alam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menjaga iman dan akidah kita. Kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana kita benci orang kafir hina Nabi, kita juga kena benci bila orang Islam berdusta atas nama Nabi. Kita ni benci kepada orang kafir sebab dia hina Nabi. Tapi bila orang Islam berdusta atas nama Nabi, kita backup. Tak. Kita bukan sayang kepada orang Islam tu sebab dia orang Islam, tak. Kita sayang sebab Allah dan Rasul. Jadi kalau dia mengaku Islam, tiba-tiba berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap juga kita marah. Nanti habis ngajar ni, habis ngajar. Baik. Habis topik itulah, isu tu dah habis. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ni bagi taufik lah, bagi panduan. Kita sambung tafsir kita, terjemahan kita. Baik, ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala sebut, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Maksudnya, maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, wahai Muhammad, perkara yang benar, sama dengan orang yang buta mata hatinya? Sama ke tak orang yang tahu bahawa Quran ni kalam Tuhan dengan orang yang buta mata hati? Jawapan dia, tak sama. Tidak sama orang mukmin dengan orang yang kafir. Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang mau memikirkan hal itu hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Baik. Innama yatadhakkaru ulul albab. Jadi orang yang boleh berfikir tentang perkara tersebut hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah akal yang sempurna. Akal dia yang sempurna. Baik. Di mana Al-Quran ini kita tahu tidak ada keraguan padanya, tidak ada kesamaran, tidak ada perselisihan pendapat. Semua yang ada dalam Quran adalah kebenaran dan tidak boleh dicabar sampai ke hari ini. Kalau kita tengok bagaimana debat antara orang kafir dengan orang Islam di speaker corner tu, tak tercabar. Bila sebut tentang kebenaran Al-Quran, maka tidak tercabar. Tapi kalau sebut tentang apa yang berlaku kepada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, kalau Bible yang ada pada hari ini, dia kata kalau kita baca dalam
Bible. Bible ni books. Bible ni adalah merujuk kepada buku. Kalau Injil, Bible bukan Injil. Injil ni gospel. Gospel ni kalau baca dalam Bible, Nabi Isa, Jesus, dia ngajar gospel. Tapi tak ada satu pun dalam Bible tu chapter Gospel of Jesus. Tak ada. Ada Gospel of Matthew, Gospel. Adalah orang-orang yang meriwayatkan, dia mendengar Nabi Isa alaihi salam menceritakan tentang gospel. Tapi gospel sebenar tak ada. Sebab tu banyak dia punya contradiction, pertembungan antara satu dengan yang lain. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sifat orang-orang yang beriman tersebut. Sifat orang-orang yang percaya kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka itu orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merombak perjanjian yang telah diperteguhkan itu. Okey, tidak merombak perjanjian yang diperteguhkan itu. Itulah mereka jujur dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memungkiri janji mereka dengan Allah seperti mana yang berlaku kepada golongan munafik. Okey. Ini sifat pertama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal. Mereka juga orang-orang yang menghubungkan perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan. Supaya dihubungkan. Itulah silaturrahim dan berbuat baik kepada orang-orang fakir, orang yang miskin, orang berhajat dan seumpama dengannya. Ini sifat mereka. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka bimbang atau takut akan kemurkaan Tuhan mereka. Takut akan kemurkaan Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan kesukaran yang akan dihadapi semasa soal jawab hitungan amal pada hari akhirat. Bila beriman kepada Al-Quran, inilah sifat mereka. Mereka hubungkan silaturrahim, mereka takut kepada Allah dan mereka bimbang akan hari akhirat. Mereka bimbang akan hari perhitungan waktu mereka disoal jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bimbang macam-macam nak kena tanya ni. Nikmatnya banyak. Kita ni nikmat banyak sungguh. Ni pagi ni buka paik pun duk fikir, ya Allah. Bangun pagi-pagi, buka paik. Keluar air, alhamdulillah ya Allah. Keluar air, duk mikir. Ada hari kita tak ada air. Tak? Ada hari air ada tapi tak boleh guna. Ada orang memang tak ada air, hidup dia payah. Nak cucuk tanam tak boleh, nak minum pun tak cukup. Zaman dulu kalau sahabat saya Ustaz Abdul Rahman kumpul duit nak buat telaga di Ivory Coast tu, saya sebut tu, gali punya dalam air. Kita ni alhamdulillah pagi-pagi buka, kata alhamdulillah ya Allah bagi air mudah. Nikmat banyak sangat kita ni. Pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal, cuaca. Cukup kita ni alhamdulillah. Orang mari pak kita ni tengok produk dalam syurga dah. Aman.
Makanan pula mau mewah, macam-macam nak makan. Makanan lauk ada, makanan sayur pun macam-macam. Cukup lengkap lah nikmat. Iya, tunggu sekejap, balik dulu cepat. Nanti habis bagi. Kalau tidak habis tak bagi. Balik dulu. Hari ni ada soundtrack lebih hari ni. Dia bangun pagi. Hari ni dia bangun awal hari ni. Bangun tengok mana telefon, tak ada nak main telefon. Abi duk guna telefon. Kecewa dia hari ni. Baik, kita sambung lagi sifat dia. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata. Jadi sifat mereka lagi ada berapa dah sifat ni? Okay. Kalau ambil daripada atas, pertama orang yang menepati janji dengan Allah, tidak memungkirinya. Yang kedua, menghubungkan silaturrahim. Yang ketiga, takut kepada Allah. Yang keempat, takut kepada hari akhirat. Yang kelima, sabar. Walladzina sabaru. Mereka orang yang sabar. Mereka orang yang sabar. Sabar, tapi sabar mengharapkan redha Allah. Sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka sabar mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Kemudian yang keenam, wa aqamus salah. Mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka menginfakkan apa yang kami kurniakan kepada mereka. Sama ada secara sirran wa alaniyah, sembunyi ataupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Maka mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Maknanya kalau datang keburukan kepada mereka, mereka akan tolak dengan cara baik, kebaikan, cakap elok-elok, lembut. Macam sifat ibadur rahman dulu kita baca kan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil mari berhujah, mari berdebat, mari nak marah, mereka menolak dengan cara yang baik. Qalu salama. Mereka assalamualaikum, tinggal. Ini sifat mereka, okey. Menolak kejahatan dengan cara yang baik, okey. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu semuanya disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Jadi orang Islam ni bukan sekadar iman, dia ada sifat dia. Okay? Sebab tu bila orang kata la ilaha illallah adalah anak kunci syurga, kalimah tauhid anak kunci syurga, ada kata kalau begitu, kalau cukup dengan tauhid saja, tak perlu beramal. Jawapan dia tak. La ilaha illallah ada betul anak kunci dia, tapi setiap kunci memiliki giginya. Maka yang membentuk gigi dia tu adalah amal salih. Kita mungkin boleh masuk syurga dengan la ilaha illallah, tapi gedung mana nak masuk ditentukan dengan giginya. Ada gigi kunci ni boleh buka gedung yang tinggi atau syurga yang tinggi. Ada gigi yang boleh buka syurga yang bawah. Ada gigi syurga tengah. Yang membentuk gigi kunci ni adalah amalan kita. Jadi orang yang beriman bukan sekadar mengucap la ilaha illallah, tapi dia kena menterjemahkan inti kepada agama tu dalam hidup dia. Sebab tu dia datang dengan sifat-sifat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala nak maksudnya bila orang Islam
orang Islam kena jadi baik. Jangan sekadar dia berbangga aku ni Islam, tapi duk menipu atas nama Rasulullah. Duk menipu kepada orang, duk buat benda tu, makan rasuah dan sebagainya. Tak salat. Orang Islam bukan begitu. Orang Islam ni benar, yang benar Islam dia adalah yang membentuk perilaku dan peribadi dia, yang beramal dengan agamanya. Okey, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita dengan keislaman. Sebab Islam sekarang ni diuji. Ramai orang mengaku Islam tapi tak sempurna keislamannya. Kita pun tak sempurna, banyak kekurangan. Kalau sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut tadi, kita pun malu kadang-kadang nak mengaku. Tentang silaturrahimnya kita masih lagi banyak yang perlu diperbaiki. Tentang sifat takut kepada Allah banyak lagi masih perlu diperbaiki. Sifat takut kepada hari pembalasan banyak lagi kita perlu perbaiki. Tapi kurang-kurangnya kita ada usaha, kena ada usaha untuk mengubah diri kita kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ciri-ciri ni perlu ada dalam hati seorang, dalam diri setiap yang beriman kepada Allah. Ingat, kunci itu ada gigi. Orang beriman jangan sekadar mengucap saja, tak. Tapi dia mesti menempa gigi kuncinya dengan amal ibadah yang dia lakukan. Andai ada sifat-sifat ni, maka Allah Ta'ala kata, mereka itu disediakan baginya, mereka itu disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak. Baik. Jannatu adnin. Jannatu adnin iaitu syurga yang kekal mereka. Syurga yang kekal. Yadkhulunaha. Jannatu adnin, syurga yang kekal. Yadkhulunaha, mereka akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang soleh dari ibu bapa mereka, wa azwajihim, isteri-isteri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Jadi ayat ini salah satu dari ayat yang menunjukkan bahawa bila masuk syurga nanti kita akan dipertemukan dengan ahli keluarga. Dengan syarat ahli keluarga tu adalah orang soleh juga, dan ahli keluarga yang beriman kepada Allah, dia juga ahli syurga. Akan dipertemukan. Kalau dia tak bukan ahli syurga, maka dia tidak akan dapat bertemu. Sebab tu kita kena usaha ahli keluarga kita juga boleh masuk syurga, baru boleh jumpa. Dan kita ni alhamdulillah, macam saya sebut, alhamdulillah kita ni, walaupun kita duk dengar cerita para sahabat rasa nak balik zaman sahabat dulu, indahnya Islam pun begitu. Sebenarnya tempat kita ni banyak dah keindahan dia. Kita tak jumpa dalam kalangan masyarakat kita ni istilah kahwin campur. Kahwin macam-macam agama. Dr. Zakir Naik waktu pergi ke Indonesia, terkejut dia. Kat Indonesia ni, dengan dia punya Pancasila tu, dalam satu keluarga ada Kristian, ayah Kristian, ibu dia Islam, anak dia Buddha, boleh. Hindu pun, Hindu, anak dia Hindu. Campur gaul. Duduk serumah. Tu bahaya. Kita ni alhamdulillah tak ada begitu. Keluarga kita dijaga. Tok nenek dulu jaga sangat anak-anak cucu ni dalam agama, soal agama kena jaga. Jadi kita pun alhamdulillah membesar jaga anak-anak kita. Semuanya Islam belaka. Alhamdulillah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Moga Allah Taala jaga hati kita dalam keimanan. Okay? Jadi semua kalau beriman semua akan dipertemukan dalam syurga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk kepada mereka. Okey, akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Tiap-tiap
pintu. Baik, ayat ni juga menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga. Ayat ni juga memberi maksud orang yang beriman, ahli syurga ni boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga. Orang kata orang hafiz Quran boleh bagi syafaat kepada, bukan hafiz Quran je, semua orang yang beriman boleh tarik ahli keluarga dia. Pasal apa? Ayat ni sebut dia akan masuk bersama ayah, ibu bapa mereka, isteri-isteri mereka, zuriat keturunan mereka. Jadi kalau tiba-tiba dia ni duduk di syurga, yang boleh bagi syafaat ni, pertama, sifat orang tu beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah izin dia memberi syafaat, dan Allah redha kepada orang yang nak diberi syafaat. Jadi kalau dia tak beriman kepada Allah, tak akan dapat syafaat. Dan sebelum Allah izin memberi syafaat, tak boleh bagi. Syafaat ni dia rentetan banyak lah. Mula-mula hak Nabi SAW, habis Nabi tu, kemudian para malaikat, sampai habis tu baru orang beriman. Sabar, tunggu, habis tak ngajar, habis tak ngajar. Kalau tidak, habis tak bagi lepas ni. Duduk dulu. Tunggu kat luar. Tunggu kat luar. Tunggu. Tidak lepas ni tak boleh. Lama dia tunggu hari ni. Kuliah pula lama. Dia bangun awal hari ni. Itulah Abdul Aziz Arifi bin Ahmad Hashimi. Abdullah, awak balik Abdul Aziz ya. Allah tidur tak ni kot. Dia balik dah. Baik, jadi ahli keluarga kita boleh bagi syafaat. Syafaat daripada syafaat ni ada berapa jenis kita sebut gitu. Ada 6 jenis syafaat. Kita ingat. 3 khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 3 lagi untuk semua selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang khas untuk Rasulullah yang pertama apa dia? Syafaat uzma, syafaat yang teragung. Syafaat uzma ni yang syafaat tak ada orang boleh bagi syafaat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sahaja boleh bagi syafaat yang pertama dan teragung, iaitu syafaat minta Allah Ta'ala adili manusia. Sebelum daripada tu Allah ni biarkan manusia di padang mahsyar, tidak dibicarakan, tidak diadili. Jadi Nabi minta dengan Allah, ya Allah, selesaikan urusan manusia ni, hitunglah manusia. Jadi akhirnya dengan sebab permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia. Yang nak ke syurga akan ke syurga, yang ke neraka akan dihumban ke neraka. Jadi itu syafaat yang teragung, dia panggil teragung. Syafaat pertama khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia pun akan pergi dibicarakan. Lepas bicara, kemudian berlakulah hisab, qisas dan sebagainya. Lepas titian sirat, sampai di titian sirat, sampai di titian sirat nak masuk syurga, berhenti pula situ, tak boleh masuk syurga. Semua duduk situ belakang, tak boleh masuk syurga. Semua orang beriman duduk situ. Lepas titian sirat, di pintu syurga tak boleh masuk syurga. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untuk masuk syurga. Ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, syafaat meringankan azab ahli neraka bagi orang kafir. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib diringankan azab. Diringankan azab. Jadi Abu Talib tu dia diletakkan
selipar ataupun bara di kakinya, tapi dengan tu pun menggelegak otaknya. Tapi tu yang paling ringan. Berat lagi tak tahulah. Syafaat ni meringankan azab ahli neraka hanya khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak berlaku kepada semua orang kafir lah. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih yang diringankan azab. Tapi dia tak akan boleh keluar daripada neraka sebab dia tidak beriman. Okey. 3 dah syafaat khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 lagi syafaat umum. Nabi pun boleh, Nabi Muhammad pun boleh, malaikat boleh, orang beriman pun boleh. Semua orang beriman. Apa dia? Pertama, mengeluarkan ahli neraka yang beriman masuk syurga. Tapi dengan syarat orang tu beriman lah. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba seorang anak, ayah dia ni ahli maksiat, anak dia ahli ibadat, masuk syurga. Ataupun mati kecil, baby, Allah persilakan budak ni masuk syurga. Dia kata kami nak masuk dengan ibu bapa kami, maka dikeluarkan mereka daripada neraka ke syurga, dari neraka ke syurga. Yang kedua, selamatkan daripada neraka. Yang tadi masuk neraka dulu, kemudian dikeluarkan daripada neraka, masuk syurga. Yang kedua, diberi syafaat, diselamatkan daripada neraka. Mana daripada hisab tadi, sepatutnya ke neraka, tapi diampunkan dan diberi syafaat, tak masuk neraka, terus ke syurga. Itu boleh berlaku juga. Boleh berlaku juga. Dan yang ketiga adalah keluar daripada neraka dah, tak masuk neraka dah, syafaat sesama ahli syurga, ditinggikan darjatnya dalam syurga. Ditinggikan darjatnya dalam syurga. Jadi andai dia ni ahli syurga, dia yang bawah, kemudian pasangannya atau keluarganya di syurga atas, maka diangkat darjatnya setanding dengan naik ke atas ada, tak ada turun ke bawah, tak ada. Turun ke bawah tak ada, naik ke atas ada. Macam GL kita lah. Kita kata GL, kalau kerja kerajaan dia ada GL lah. Kalau GL dia ni, kalau suami dia DG 41, isteri dia DG 48, 48 contohnya. Atau si isteri DG 48, suami pula Jusa. Orang ni masuk hospital lain-lain, darah GL dia, tapi boleh guna masing-masing. Isteri walaupun DG 41, tapi kalau suami dia Jusa, masuk hospital guna GS apa? Guna hak Jusa lah, tinggi. Boleh duduk bilik VIP, betul tak? Padahal dia 41 je. Bukan setakat 41. Kalau dia suri rumah sekalipun, tak kerja, tapi suami dia pegawai kerajaan, ada GL, boleh masuk hospital lah? Boleh. Boleh guna GL dia? Boleh. Duduk buat mana? Sesuai dengan pakat suami dia. Kalau Jusa, duduk buat VIP lah dia. Jadi dalam syurga pun lagu tu juga. Dalam syurga pun lagu tu juga. Mana-mana orang masuk syurga, kedudukan dia rendah, tiba-tiba nak dipertemukan dengan ahli keluarga, lalu diangkat darjatnya setanding dengan yang paling tinggi dalam syurga. Kalau kita ni suami isteri, tiba-tiba isteri kita ahli ibadat, tinggi kedudukan dia. Kita ni nak main lebih kurang lah, duduk bawah sikit. Tapi bila masuk syurga, boleh kita tumpang dia lah, naik. Atau sebaliknya, isteri tu tak buat ibadat, suami pula rajin mari solat 5 waktu di masjid dan sebagainya, maka ahli syurga nanti dipertemukan pada darjat kedudukan mereka. Sebab itulah sebab itulah apa tu sifat syurga. Kalau ada 2 umi, Putih Zainal kata, kalau umi ada 2, maka tengok mana lebih tinggi darjat dia. Dua-dua tu masuk mana tinggi. Jadi kena cari yang paling tinggi lah.
Cari. Jadi itulah nikmatnya menjadi orang beriman dalam tu. Sebab tu kita kata baru ni kan kisah suami hebat isteri sweet tu, bukanlah suami isteri yang menghalang suaminya solat berjamaah di masjid, tak. Tapi suami isteri yang menggalakkan suaminya pergi masjid. Sifat lelaki ni maskulin, sifat perempuan feminin. Dia berbeza. Lelaki ni semakin dibagi sifat maskulin dia, makinlah dia rasa hebat. Kalau perempuan dekat rumah tu makan bubuh nasi kat suami tu dia akan rasa oh hebatnya dia. Dia bila dia rasa hebat, dia akan jadi lelaki. Sifat dia macam tu. Sebab tu kalau kita baca kursus, lelaki ni makin diberi sifat maskulin dia, makin dia akan jadi hebat. Sebab tu pemimpin yang hebat, dia memiliki isteri-isteri yang menaikkan sifat maskulin dia. Kadang-kadang dia pakaikan baju, kadang-kadang dia sendukkan nasi, kadang-kadang sebenarnya sifat tu sampai kena pergi perang. Kalau kita baca dalam sirah, para sahabat nak pergi perang, isteri sediakan perisai perang. Isteri pakaikan baju perang, suruh bagi pedang. Pasal apa? Sifat lelaki ni, kalau dia bagi sifat maskulin dia akan jadi hebat. Tapi kalau dia ni, orang perempuan ni, dia rasa pada sifat femininnya wanita, lelaki pula, bila dia jadi maskulin, dia akan jadi bagi sifat pula kepada wanita. Dia akan layan dengan baik dan sebagainya. Jadi sifat dia dilayan, wanita ni dijaga dan sebagainya. Semua sifat-sifat tu, kita ni kalau nak jadikan suami kita hebat, maka lelaki, para isteri kena kempen suami dia jadi lelaki hebat dari sudut agama. Isteri suami pula kempen, awak ni kalau dia kemah rumah kita bantu, kalau dia jaga anak kita bantu. Pasal apa? Di situ sifat femininnya, di situlah lubuk pahalanya. Sebagaimana lubuk pahala lelaki pada sifat maskulin dia, pada sifat dia datang berjamaah ke masjid, pada jihad dia, pada jadi imamnya dia, jadi pada sifat-sifat macam tu. Jadi setiap kita ni ada lubuk pahala masing-masing. Jadi suami yang hebat, isteri yang sweet itu adalah orang yang mencari pahala pada sudut masing-masing. Tapi kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang bila saya tengok isteri duk menyusu, pada dengan pahala banyak ni dah dia. Dia jaga anak ni pun bahasa ada pahala, aku tak tahu lagi setara mana. Nah, dia ni duduk rumah, tak apa dia dapat pahala, memang tempat dia dekat rumah. Kita hak duduk rumah tak pergi maya masjid ni. Kita ni, duk mikir. Aku ni duk mikir PKP lagu mana. Dia ni duduk rumah, duduk main dengan anak, duduk nyusul anak, duduk jaga anak, memang boleh pahala. Dah pasal itu lubuk pahala dia. Kita hak duduk rumah ni, duduk PKP ni bukan lubuk pahala kita, duduk situ. Nah, kita kena solat berjamaah di masjid, kena solat Jumaat, kenapa? Tapi tak apalah, ya Allah muhasabahlah. Panggil anak-anak semai Jumaat di rumah ke PKP ni buat lagu mana. Tapi sebab itulah kita kata, masing-masing ada lubuk pahala. Selama kita ni menggalakkan pasangan masing-masing beribadah dengan sifat cara yang masing-masing, maka siapa yang lebih tinggi, kita akan bersama dengan dia di dalam syurga nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Sedang malaikat di pintu masuk akan menyambut mereka. Allahu Akbar. Malaikat akan masuk melalui mana-mana pintu. Malaikat kata apa? Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat memberi salam kepada mereka. Sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbad dar. Maka amat baiklah balasan amalan kamu di dunia dulu. Ni fa ni'ma uqbad dar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam tafsir kita ni, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapa yang pertama sekali masuk syurga? Mereka kata Allah dan Rasul lebih tahu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama masuk syurga daripada makhluk Allah adalah golongan fuqara, golongan fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka menjaga sampadan
dengannya tuttaqa bihimul makarih, dan benda-benda yang buruk terhalang disebabkan mereka jaga sempadan. Maknanya mereka fuqara tapi pergi berjihad, duduk di sempadan. Wa yamutu ahaduhum, dan mereka mati dalam hajatnya masih di dada. Maknanya mereka tinggalkan hajat-hajat dunia dia, pergi berjaga sempadan, jaga perbatasan, berjihad fi sabilillah, meninggal dalam keadaan hajat-hajat dunia mereka tidak tercapai. Mereka dulu, kita ni hajat kita ada belaka, nak tu dapat, nak ni dapat. Nak belilah ni tinggal buka Shopee je. Online, orang datang mari kat rumah siapa pun beri. Barang beli kat China tu, bayar baru. Postage dia RM5. Dapat siapa rumah kita. Walaupun ambil masa seminggu, 2 minggu, mudahnya hajat kita. Nak apa lah ni? Allah Ta'ala bagi mudah. Orang zaman dulu, hajat ni terbuku di hati. Pergi tinggal keluarga, tinggal dunia mereka, duduk di sempadan, berjihad fi sabilillah. Nabi SAW kata dia mati dalam keadaan hajat dia masih lagi ada, tak tertunai hajat dia. Tapi selama tak tertunai itulah dia duk bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak. Kita ni tak ada lah ya Allah tu, duduk buka Shopee dia tiap hari, duk tengok Shopee, duk beli gapo, nak beli tu, nak beli ni. Okey. Jadi Nabi kata ni orang ni pertama masuk syurga. Golongan fakir dari kalangan muhajirin yang berjihad, duduk di sempadan, okey, menjaga keselamatan dan menghalang kemudaratan. Dia mati dalam keadaan hajatnya masih di dada, tidak tertunai. Maka Allah Ta'ala kata kepada malaikat, pergi ke dia. Malaikat kata, ya Allah, kami ni penduduk langit dan makhluk kamu yang terpilih. Apakah kamu perintahkan kami pergi bagi salam kepada mereka? Jawab Allah Ta'ala kata, innahum kanu ibadan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang menyembahku dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu. Mereka menjaga sempadan, perbatasan. Mereka menghalang keburukan dan mereka mati dalam keadaan hajatnya masih di dada, tidak tertunai. Datangilah mereka. Lalu malaikat pun pergi jumpa dengan ahli-ahli syurga ni, bagi salam kepada ahli syurga sebagai penghormatan kepada ahli syurga. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang kepada mereka, masuk melalui tiap pintu, dan malaikat kata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Amat baiklah balasan, salam sejahtera ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu, maka amat baiklah balasan kamu di dunia dulu. Baik, alhamdulillah, habis kita pada hari ini sampai kepada ayat yang ke-24. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebahagian dari ahli syurga. Allah memandu kita untuk menjaga diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga, dan perkara yang paling utama yang kita nak kena jaga adalah iman mereka. Iman mereka. Kalau kurang pada pakaian, tak apa. Kurang pada makanan, tak apa. Kurang pada tempat tinggal, tak apa. Tapi yang penting kita jaga keimanan mereka. Biarlah mereka jadi orang beriman, beramal, jaga salat 5 waktu. Itulah tugas kita yang paling utama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.